qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Ayat kita berbunyi wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Baik kita ini. Boleh? Okey, baik. Wa dan Qur'anan Quran. Qur'anan Quran. Maksud Quran kat sini adalah bukan tulisan, bacaan Quran tu. Okey, bacaan Quran tu. Faraqnahu, kami pisah-pisahkannya. Faraqnahu, kami pisah-pisahkannya. Ada qiraat yang membaca farraqnahu, kami membeza-bezakannya. Dua-dua boleh. Kita baca farraqnahu lah, kami pisahkannya. We have divided it. Li agar ataupun supaya taqra'ahu, kamu membacakannya. Taqra'ahu, kamu Nabi Muhammad membacakannya. Alan nas, kepada manusia. Alan nas, kepada manusia. Ala, kepada annas, manusia. Ala, nak terjemah apa? Secara. Biasa ala atas kan? Kat sini kita terjemah secara. Boleh? Kita terjemah ala secara. Muksin, perlahan-lahan. Muksin, perlahan-lahan. Wa dan nazzalnahu, kami turunkannya. Nazzalnahu, kami turunkannya, ya Quran. Tanzilan, bertahap-tahap. Tanzilan, bertahap-tahap. Okey, tolong terjemahkan dia, Tuan Haji Izali. Ayat pertama kita, boleh? Tuan Haji Izali, tolong terjemahkan. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Quran kami pisah-pisahkannya agar kamu membacanya kepada manusia secara perlahan-lahan dan kami turunkannya bertahap-tahap. Okey. Terima kasih Tuan Haji Izali. Minggu lepas ayat 105. Minggu lepas ayat 105, Allah kata, kami turunkan Quran dengan kebenaran. Jadi memang benar kami turunkan. Dan isi dalam Quran semuanya benar. Bukan palsu, bukan tipu. Kami utuskan kau, wahai Muhammad, tidak lain tidak bukan melainkan sebagai pemberi berita gembira dan juga sebagai pemberi ancaman. Dalam ayat minggu lepas Allah guna perkataan anzalnahu, maksudnya Allah nak beritahu sebagaimana Taurat, Zabur, Injil benar turun daripada Allah kepada nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Daud dan juga Nabi Isa. Begitu juga Quran benar turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah guna anzalna. Anzalna dari sudut bahasa ialah turun sekaligus. Quran turun sekaligus. Kat mana Quran turun sekaligus? Daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia turun sekaligus. Okey. Maknanya Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia telah pun turun dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan. Ditulis kat mana? Suhuf. Lembaran-lembaran. Lembaran tu daripada emas ke lah, daripada permata ke, daripada perak ke, wallahu alam. Okey. Tolong baca dia, Puan Siti Nolis, boleh? Surah Abasa, page 585. Surah Abasa, page 585. Ayat yang ke 11 sampai 16. 11 sampai 16. Boleh, Puan Siti Nolis? 585. Ya, Surah Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. 12. Maka barang siapa yang mahukannya, dapatlah dia mengambil peringatan itu. 13. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah. 14. Yang ditinggikan dan disucikan. 15. Di tangan para utusan malaikat. 16. Yang mulia dan berkati. 17. Celakalah manusia yang ingkari alangkah kufurnya dia. Okey, cukup. Poin saya, terima kasih Puan Siti Nolis. Sama. Ayat 13 Allah kata kitab tu
dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Suhufin mutahharah ayat 13. Kitab tu dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Malaikat Jibril buat turun Quran pada Nabi bukan dalam bentuk lembaran. Jadi lembaran ni kat mana? Lembaran ni kat langit dunia. Daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia dalam bentuk lembaran. Daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia dalam bentuk lembaran-lembaran. Okey? Macam mana rupa lembaran tu? Wallahu alam. Okey? Lepas tu Allah kata la yamassuhu illal mutahharun. Surah Al-Waqiah. Allah kata tidak berada yang menyentuh Quran melainkan malaikat-malaikat yang suci. Tolong baca dia Puan Izawani boleh? Puan Izawani 537. 537 ayat 77, 78, 79, 80. 77, 78, 79, 80. Muka surat 537. Ya, ayat 77 sampai 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang disucikan. Al-Quran itu diturunkan daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Okey, terima kasih Puan Izawani. Makhluk-makhluk disucikan tu siapa? Dalam Malaikat. Malaikat. Maksudnya Quran tu boleh disentuh. Kat mana boleh disentuh? Di langit dunia boleh disentuh. Dalam bentuk tulisan, lembaran. Adapun daripada malaikat Jibril buat turun pada Nabi, boleh disentuh tak? Mana boleh? Malaikat Jibril buat turun pada Nabi dalam bentuk suara. Bentuk bacaan. Mana boleh disentuh? Ni yang membezakan antara mukjizat Nabi Muhammad dengan mukjizat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, Allah Ta'ala bagi pada para Nabi mukjizat-mukjizat yang boleh dilihat dengan mata. Allah bagi pada para Nabi mukjizat-mukjizat yang boleh dilihat dengan mata. Okey, yang boleh dilihat dengan mata. Jadi bila mukjizat tu boleh dilihat dengan mata, baguslah kan? Cuma ada satu kekurangan. Bila wafatnya Nabi tersebut, maka mukjizat itu tak boleh dilihat lagi. Bila wafatnya Nabi tersebut, mukjizat tu dah tak boleh tengok lagi. Nabi Daud dapat faham bunyi burung. Nabi Daud, gunung gandang bertasbih bersama dengan dia, burung-burung bertasbih dengan dia. Nabi Daud, kelebihan mukjizat Allah bagi kan. So lepas Nabi Daud alaihissalam wafat, tak nampak dah mukjizat tu. Gunung-gunung tu masih ada lah, tapi tak nampak dah mukjizat tu. Nabi Musa alaihissalam, tongkat jadi ular, tangan keluar cahaya. Mukjizat mata. Nabi Musa wafat, tak ada. Walaupun tongkat dia masih ada, tapi dah tak boleh tengok apa-apa mukjizat daripada tongkat tu. Kita dapat tongkat tu, baliklah macam mana pun tak jadi ular. Nabi Isa alaihissalam boleh sembuhkan orang penyakit sopak, boleh sembuhkan orang kusta, boleh hidupkan orang mati. Masa Nabi Isa ada, lepas Nabi Isa Allah angkat ke langit. Lepas Nabi Isa alaihissalam Allah angkat ke langit, dah tak nampak mukjizat tu. Nabi Muhammad SAW Allah bagi mukjizat bukan mata. Bukan untuk dilihat oleh mata, tapi mukjizat untuk didengar oleh telinga. Maka, bila mukjizat tu satu benda didengar oleh telinga, ia sesuatu benda yang tak dapat dihancurkan, dihilangkan, habis, tidak ada lagi, tak dapat. Dia tidak akan berlaku. Walaupun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, mukjizat ni masih ada lagi. Okey, mukjizat tu masih ada lagi. Baik, Allah turunkan Al-Quran pada Nabi SAW dalam masa 23 tahun. Sebab tu dalam kaedah bahasa Arab, anzala turun sekaligus, nazala turun sedikit demi sedikit. Untuk Quran saja, boleh digunakan lafaz anzala dan nazala. Untuk Quran, anzala boleh, nazala pun boleh untuk Quran. Okey. Anzala boleh, nazala pun boleh. Untuk kitab selain Quran boleh guna anzala saja. Taurat, Injil, Zabur boleh guna anzala saja. Untuk Quran boleh guna dua-dua. Dan apa? Pada Quran berlaku dua-dua. Turun sekaligus berlaku, turun sedikit demi sedikit pun berlaku. Untuk 3 kitab lagi hanya turun sekaligus. Dalam bentuk tulisan. Turun tablet al-wah dalam bentuk tulisan pada mereka. Baik. Daripada perkataan nazala keluar perkataan tanzil. Ta, nun, zai,
Ya lam tanzil. Jadi bila ada lafaz Quran sebut perkataan tanzil, maksudnya itu untuk Al-Quran sajalah, tidak termasuk Taurat, Injil dan Zabur. Okey. Allah kata dalam ayat kita ni, Quran, saya dah beritahu tadi, Quran yang dimaksudkan kat sini bukan bentuk tulisan atau buku kertas, bukan. Maksudnya bacaan. Bacaan Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, kami pisah-pisahkan. Kami turunkan sikit-sikit. 5 ayat pertama turun surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama. Kemudian surah yang kedua turun surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Pun bukan sempurna satu surah. Beberapa ayat. Surah ketiga turun surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Surah ketiga turun. Surah keempat turun Al-Muddassir. Selepas surah Muzammil, surah Muddassir. Pun sama. Surah 1, 2, 3, 4 ni dia turun tak komplit satu surah. Surah yang kelima turun komplit satu surah. Surah Al-Fatihah. Okey. Jadi bila turun surah-surah ni, Nabi panggil sahabat-sahabat penulis wahyu. Dia kata, Ud'u Zaidan. Falyaji' bil lawhi wan nuwati wal katfi. Panggil Zaid. Zaid bin Sabit. Suruh dia datang bawa batu, bawa kulit binatang dan juga bawa tulang. Untuk apa tu? Batu, kulit binatang, tulang tu. Untuk tulis wahyu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi bila Nabi baca ayat, Zaid bin Sabit tulis. Kemudian Nabi suruh baca balik. Cuba baca balik apa yang kamu tulis. Dia pun baca balik. Zaid bin Sabit pun baca balik. Kalau salah, Nabi suruh betulkan balik. Okey, termasuk farraqnahu, kami turunkan sedikit demi sedikit. Pendapat yang kedua, farraqnahu tu dibaca farraqnahu, kami membezakan. Jadi farraqnahu, terjemah dia, kami membezakan. Quran tu kami membezakan dengan al-haq dengan batil, yang betul dengan yang salah. Dengan sebab turunnya Quran, kami membezakan pada manusia supaya orang ramai dapat membezakan mana betul, mana salah. Okey. Baik. Cuma pendapat yang lagi ramai, lagi tepatlah. Majoriti baca farraqnahu macam kita. Quran kami pisah-pisahkannya agar kamu dapat membacakan Al-Quran tadi kepada manusia secara perlahan-lahan. Agar Nabi SAW dapat bacakan Al-Quran itu pada manusia secara perlahan-lahan. Apa tujuannya? Supaya mereka dapat memahaminya dengan baik, supaya mereka dapat mengamalkannya, supaya mereka dapat memahaminya dengan baik dan supaya mereka dapat mengamalkannya. Kalau turun sekaligus ataupun dia panggil sekedebok, turun pom sekaligus. Jadi dalam masa sebulan, Nabi selesaikan Quran pada orang Quraisy. Nabi kata, okay, mari sini. Ini saya nak baca juzuk 1. Semua dengar. Saya nak baca juzuk 1. Semua dengar. Esok juzuk 2. Lusa juzuk 3. Boleh ke tak boleh? Boleh ya. Sampailah Quran pada mereka 30 juz tu. Tetapi, apa kesan dia? Orang tak faham. Okey. Jadi Quran turun sedikit demi sedikit. Tujuan dia supaya orang dapat menghayati. Orang dapat memahami. Okey. Saya nak share kat skrin hadis-hadis yang Nabi SAW tak bagi khatam Quran dalam masa yang singkat. Okey. Tengok hadis kat skrin. Okey, hadis yang dimasukkan adalah daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'il Qur'an fi syahrin. Qultu inni ajidu quwwatan hatta qala faqra'hu fi sab'in wa la tazid ala zalika." Dia kata, bacalah Quran, khatam Quran dalam masa sebulan sekali. Maka Abdullah bin Amr kata, saya boleh buat lebih pada tu. Lebih pada sebulan boleh. Saya boleh khatamkan Quran dalam masa kurang pada sebulan. Kan Nabi kata, khatamkanlah Quran tu dalam masa 7 hari. Jangan kurang pada tu lagi.
Jangan kurang pada 7 hari. 6 hari jangan, 5 hari jangan, 3 hari jangan, 2 hari jangan. Ni macam mana tu? Okay. Ni hadis lain kat skrin. Okay. Tengok hadis lain kat skrin. Daripada Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafqahu man qara'al Quran fi aqalla min salasin. Janganlah mengkhatamkan Quran kurang daripada 3 hari. Kerana orang yang khatamkan Quran pada 3 hari, kurang daripada 3 hari tidak boleh memahami bacaan Al-Quran. Okay, hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis hasan sahih. Berdasarkan hadis-hadis di atas, okay, Ishaq bin Rahawai dalam berpendapat tidak boleh seseorang mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada tempoh 3 hari. Jadi macam mana ni orang nak baca Quran cepat-cepat, dia ada masa banyak free, di umrah, 1 hari tak buat apa. Dia niat dalam masa 2 hari nak khatamkan Quran. Hari ni 15 juzuk, esok 15 juzuk. Tak boleh ke? Macam mana tu? Nabi tak bagi khatamkan Quran dalam masa 3 hari. Nabi tak bagi khatamkan Quran kurang daripada 7 hari. Pelajar tahfiz, dia orang akan ulang hafalan-hafalan yang dia orang dah hafal lama. Sampai dia orang mampu baca, paling baik 1 hari 30 juz. Kedua terbaik, 1 hari 15 juz. Yang tahap biasa 10. 3 hari. Dapat khatam masa 3 hari. So macam mana pelajar-pelajar sekolah tahfiz tu tak mengamalkan hadis ni ke? Baik, jawapan dia, hadis tu untuk orang-orang Arab yang memahami ayat Quran. Jadi kalau dia baca laju tanpa dia meneliti ayat-ayat tu, dia tak boleh faham kan? Dia tak boleh nak faham kan? Baca laju-laju. Kita baca surat khabar laju, boleh baca laju tapi kita pun tak tahu apa kita baca. Untuk kita yang orang bukan Arab ni, kita baca dalam masa seminggu ke sebulan ke setahun je, kita tetap tak faham. Kita tetap tak faham juga. Dalam masa kita baca sebulan ke seminggu ke, kita tetap tak faham. Jadi larangan kat situ adalah larangan untuk baca untuk faham dalam masa kurang 3 hari tak boleh. Adapun baca untuk sekadar dapat pahala, baca sekadar untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, khatam sehari sekali pun tak apa. Khatam sehari sekali pun tidak mengapa, kerana kita baca untuk dapat pahala bacaan. Itu bukan faham pun. Untuk orang Arab, ya, setiap ayat tu dia faham. Jadi waktu Nabi SAW tak bagi mereka mengkhatamkan Quran kurang daripada 3 hari. Okey, baik. Tujuan dia supaya mereka dapat memahami Al-Quran. Mereka dapat faham, mereka dapat hafal. Bayangkan Quran turun dalam masa 1 hari. Bayangkan Quran turun dalam masa 1 hari. Nabi nak hafal dalam masa 1 hari, sahabat-sahabat nak hafal dalam masa 1 hari. Boleh? Mana boleh? Tak boleh. Di Quran turun sikit-sikit, perlahan-lahan supaya dapat ingat, dapat faham. Sahabat dulu, pada zaman Nabi, mereka lebih berpegang dengan hafalan berbanding penulisan. Kita sekarang, kita ada tulisan. Walaupun ustaz hafal Quran, dia tetap kena rujuk Quran juga. Boleh jadi hafalan dia tersilap, boleh jadi bacaan dia tersalah. Zaman Nabi dengan zaman sahabat, walaupun ada sahabat tulis wahyu, tapi mereka lebih berpegang kepada hafalan mereka banding dengan penulisan. Sahabat-sahabat dia ada orang-orang yang terlibat tulis wahyu ni, surahnya dekat orang ni, surah dia dekat sahabat ni, surah dia dekat sahabat ni. Jadi Quran zaman Nabi dah ada dalam bentuk penulisan, cuma tak banyak dan tak komplit. Bagi satu orang tu 30 juzuk, tak komplit. Maka pada tahun 12 Hijrah berlakulah peperangan Yamamah, menyebabkan ramai orang hafal Quran ni syahid. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bagi pandangan pada Sayyidina Abu Bakar, kita kena kumpul Quran ni. Sebab nanti penghafal-penghafal Quran ni mati semua, kita mungkin akan kehilangan Quran. Mula-mula Sayyidina Abu Bakar beratlah nak terima syuruh Umar tu. Akhirnya setelah diajukan berkali-kali, Sayyidina Abu Bakar setuju untuk kumpulkan Al-Quran 30 juz. Tugas tu diberi kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni bijak lah, sahabat bijak. Maka pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu terkumpullah Al-Quran 30 juz dalam bentuk tulisan. Cuma kumpul semata-mata kumpul, tapi bukan ikut susunan. Kumpul je lah. Maksudnya 30 juz, 114 surah semua dah ada. Masa tu semua dah ada dalam bentuk tulisan. Jadi kalau ramai sahabat yang hafal Quran meninggal pun tak ada masalah. Bahawa tulisan masih ada. Okey, tapi tak sepanjang zaman
sepanjang zaman tuan-tuan dan puan-puan. Ada je orang-orang yang Allah pilih untuk hafal Quran. Walaupun tulisan yang ada atas muka bumi yang ini katakanlah dihancurkan oleh Yahudi ke Amerika ke, tetap akan ada orang-orang yang hafal Quran dengan baik. Hafalan mereka sangat mantap. Boleh tulis balik Al-Quran sebiji-sebiji. Okey, baik. Jadi bila turun sikit-sikit boleh hafal. Nabi SAW, bila turun wahyu pada Nabi cepat-cepat nak ulang. Takut lupa. Tolong baca dia. Puan Salasiah tolong baca boleh. Surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Muka surat. Kita cari sekejap. 577. 577 ayat 16, 17, 18, 19. 16, 17, 18, 19. Ayat berapa dia Ustaz? 16, 17, 18. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. 17. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. 18. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Okey, terima kasih Puan Salasiah. Allah SWT cakap kepada Nabi Muhammad, jangan cepat kalut nak baca, sebab takut lupa, jangan risau. Kami yang akan kumpulkan dalam hafalan kamu, kami akan buat dia lekat di dada kamu. Untuk Nabi lah, untuk orang lain. Kalau dalam masa satu hari Nabi sampaikan 30 juzuk, 20 juzuk, 10 juzuk, macam mana nak ingat? Macam mana nak hafal? Kan? Okey. Ini kita kata tujuan Allah turunkan Quran sedikit demi sedikit. Kemudian apa hikmah Quran turun sedikit demi sedikit? Allah, ayat tu dah complete lah 30 juzuk kan? Kat Lauh Mahfuz langit pertama. Allah turunkan mengikut situasi dan keadaan tertentu. Bila ada orang kafir tanya, ada jawapan. Turun satu ayat. Orang kafir keluarkan persoalan, turun satu ayat. Orang kafir keluarkan satu kemusykilan, turun ayat menjawab. Tu kelebihan Quran tu. Kita nak berdebat berhujah. Kita ada 20 peluru. Kita ada 20 peluru, 20 poin, 20 fakta, 20 hujah. Takkan bila kita start terus bagi 20. Nanti datang soalan seterusnya dan nak jawab apa lagi. Datang soalan seterusnya nak beritahu apa lagi, tak ada lah kan. Jadi kita bagi bila perlu. Orang tu tanya, ni jawapan dia. Kali lain dia tanya, bagi jawapan lain pula. Kali lain dia tanya, bagi jawapan lain pula. Tu kehebatan Quran tu. Ditanya soalan berkali-kali soalan yang sama, jawapan diberikan dengan jawapan yang berbeza-beza. Atau orang kafir tanya, tengok muka surat 362. Tolong baca dia, Puan Tamsiah boleh? Puan Tamsiah tolong baca, page 362. 362 Ustaz ya? Ya, surah Al-Furqan ayat 32 dan selepas dia muka surat baru 33. Tiga 362 ayat ke berapa? 32 bawah sekali. Bawah sekali 32. Dan muka surat baru atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguhkan hatimu Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil, beransur-ansur, perlahan dan benar. 33. Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami yang datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Okey, nampak? Itu tujuan dia. Terima kasih Puan Tamsiah. Kenapa Quran tak turun sekaligus? Allah kata kami nak mantapkan kamu dalam hati kamu sikit-sikit. Dan tidaklah orang kafir tanya soalan pelik-pelik
kami dapat datangkan jawapan yang paling tepat, paling sesuai untuk diterangkan pada mereka. Ini sebab Quran turun sedikit demi sedikit. Jadi kalau orang tanya kenapa Quran turun sedikit demi sedikit, ni jawapan dia. Ayat 32, 33. Tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar tak perkataan daurah? Biasa dengar tak biasa dengar perkataan daurah? Biasa dengar tak perkataan daurah, tuan-tuan dan puan-puan? Biasa. Biasa, Puan Samia, apa makna daurah? Selalunya daurah tu dia sesuatu topik tu dia buat dalam satu hari. Yes. Daurah tu dibuat dalam masa satu hari. Maksudnya macam ni. Kitab fiqh biasanya orang habiskan dalam masa 2 tahun, 3 tahun. Fiqh, bab solat. Contohlah, bab solat. Ustaz tu datang mengajar bab solat. Tiap-tiap malam dia mengajar bab solat. Hari ni bab jenis-jenis air, esok bab wuduk, lusa bab apa ni? Khuf. Kau pula dah khuf. Pakai khuf. Lepas tu bab solat, tempat solat, rukun solat, syarat solat. Ambil masa setahun. Hari-hari. Contohlah hari-hari. Jadi pelajar yang datang kelas dia tiap-tiap hari boleh dapat dengan baik lah, boleh dapat faham. Kan? Boleh faham dengan baik. Sebab setiap hari belajar 2-3 bab, 2-3 hukum. Lepas tahun habis satu tajuk Kitabus Solat. Kitab panduan solat. Lepas tahun lebih, guru ustaz dah kata, okey, esok kita nak buat daurah. Kita belajar sebelum ni. Kita dah belajar sebelum ni, esok kita nak buat daurah, okey? Kelas mula 8 pagi, rehat 12.30, makan, solat zuhur, start balik, lepas zuhur sampai asar, lepas asar minum kejap, start balik, pukul 6 sampai maghrib, habis. Ni daurah. Dalam masa satu hari, dia nak cover balik pelajaran yang dah dipelajari dalam masa setahun lebih, 2 tahun sebelum ni. Kalau yang masuk kelas tu, pelajar yang sama, okey. Kalau yang masuk kelas daurah tu, dalam masa satu hari tu, pelajar yang sama yang memang dah join sebelum ni, tak ada masalah. Ini ada pelajar yang dia baru join. Dia tak pernah masuk kelas sebelum ni. Tiba-tiba dia dengar ada daurah, kawan-kawan dia ajak, semangat, dia pun nak pergi sekali lah. Dia pun duduklah daurah tu dalam masa satu hari, pagi sampai petang. Saya nak tanyalah tuan-tuan dan puan-puan, agak-agak apa yang dia dapat? Okey, nah daurah ni biasanya orang baca matan. Revise the GIST. GIST ya, sebut dia GISTS. Betul ke? GISTS. Macam mana sebut dia? Revise the GIST. Okay? GISTS ni matan lah. Matan only. Jadi, ada orang yang dia tak pernah masuk kelas sebelum ni, tiba-tiba dia pergi daurah. Yang satu hari punya lah. Sebab dia tak ada masa nak pergi yang tiap-tiap hari sebelum ni dalam masa setahun tu. Kebetulan ada daurah, dia pun pergi. Dalam masa satu hari nak cover satu bab solat yang ada lebih kurang 300 muka surat. Satu hari nak cover. Soalan saya, agak-agak dia dapat ke tak dapat pelajaran hari tu? Agak-agak dia dapat ke tak dapat pelajaran hari tu? Dapat sikit-sikit lah. Dah dapat sikit-sikit Ustaz. Yes. Kalau dapat sikit-sikit. Kalau tak dapat, dia kata apa? Buang masa aku hari ni. Pahala dapat. Pahala dapat, jangan risau. Tapi dia tak boleh memahami dengan baik lah. Dia tak boleh memahami dengan baik. Kita, boleh tak saya buat kelas kita? Saya kata apa? Setiap malam, kelas kita hari Isnin ni, kita akan terjemahkan sekurang-kurang 3 muka surat. Boleh ke tak boleh? Boleh? Boleh. Baca, terjemah. Baca, terjemah. Baca, terjemah. Baca, terjemah. Baca, terjemah. Okey, dah selesai. Setiap malam 3 muka surat. Sebulan dah dapat je satu juz confirm. Lebih 1 juz. Boleh? Baca laju-laju, terangkan laju-laju. Boleh? Saya boleh buat. InsyaAllah. Baca je lah. Baca, terjemah. Terangkan dengan cepat apa makna ayat ni, makna ayat ni, pokok-pokok. Satu kelas boleh dapat 2 muka surat. Boleh? Boleh terangkan dengan laju. Tapi kesan manfaat dia tak sama macam kita buat secara perlahan-lahan macam ni. Tak sama macam kita buat secara perlahan-lahan sebegini. Jadi daurah ni dia lebih kepada ulang kaji balik benda yang dah dipelajari. Kalau kelas ni, kita tak pernah bincang lagi muka surat ni. Kita tak pernah bincang lagi muka surat sebelahnya. Tiba-tiba saya buat macam daurah juga malam ni. Ya, dalam kelas tafsir, masa belajar dululah kan kat pondok-pondok. Bila lalu ayat-ayat tentang takwa, tentang tawakal, tentang Nabi Musa, dia tak terangkan lah. Okey, jalan. Kenapa jalan?
Sebab dah terangkan sebelum ni. Dia sekarang tak perlu terangkan lagi sebab dah terangkan sebelum. Okeylah, pondok, universiti, college tak apalah buat macam tu. Kita kalau buat macam tu, cepatlah habisnya tapi manfaat kurang. Jadi setiap kali lalu buat takwa, kita terangkan takwa, sekadar saya mampu terangkan. Lalu ayat bab tu, kita terangkan bab tu pula, sekadar kita mampu terangkan. Sebab kita nak apa? Kita nak manfaat daripada ayat tersebut. Bukan nak cepat habis. Kita bukan nak cepat khatam. Kita bukan nak cepat khatam, tapi kita nak dapat manfaat sebanyak mungkin. Kita nak dapat ilmu sebanyak mungkin daripada setiap ayat yang disampaikan. Itu sebabnya. Boleh? Okey, baik. Seterusnya ayat baru, 107. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita muka surat 293 ayat 107. Ayatnya berbunyi, Qul, katakanlah, aminu, berimanlah kamu, bihi dengannya, dengan Al-Quran. Bihi dengannya, dengan Al-Quran. Ataupun, la, tidak, tu'minu, kamu beriman. Inna, sesungguhnya, allazina, orang-orang yang utu diberikan al-ilma, ilmu, min, daripada, qablihi, sebelumnya, iza, apabila, yutla, dibacakan, alaihim, ke atas mereka, yakhiruna, mereka turun. Ada terjemah mereka tersungkur. Bahasa Melayu terjemah mereka tersungkur. Bolehlah tersungkur, tapi tersungkur ni dalam bahasa Melayu adalah perbuatan tak sengaja. Betul tersungkur ni perbuatan tak sengaja. Ni sengaja ni, dia orang sengaja turun. They fall down. Mereka turun lil azqan, bagi wajah-wajah mereka. Mereka turun di wajah-wajah mereka. Bukan bagilah, di. Dia terjemah di lagi sedap. Di wajah-wajah mereka. Al-azqan ni dalam bahasa Arab dagu. Al-azqan ni dalam bahasa Arab dagu. Mereka turun bagi dagu-dagu. Macam mana turun bagi dagu? Peliklah kan. Jadi mereka turun di wajah-wajah mereka sujadan, bersujud. Wah, dan habis tu 3 ayat ni ayat sampai 109. Yakhiruna, mereka wa yaquluna, mereka berkata. Subhana Rabbina, maha suci Tuhan kami. Subhana Rabbina, maha suci Tuhan kami. In sesungguhnya kana adalah wa'du Rabbina, janji Tuhan kami. La, benar-benar ataupun pasti, maf'ula, terjadi, fulfill. Okay, surely must be fulfilled, pasti terjadi, terlaksana, semua boleh. Satu lagi, kita cepatkan sikit. Ataupun bolehlah satu lagi. Wadan yakhiruna, mereka tunduk, mereka turun. Lil azqan, di wajah-wajah mereka. Yabkuna, sambil mereka menangis. Wa, dan yaziduhum, ia menambahkan kepada mereka. Maksudnya bacaan Al-Quran tu menambahkan kepada mereka, kepada orang-orang ahli kitab ni, kekhusyuan. Khusyuk, terjemah khusyuk je lah. Terjemah khusyuk. Apa maksud khusyuk? Tumpuan hati. Okey, Puan Salmiah, terjemahkan boleh Puan Salmiah? Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, berimanlah
berimanlah kamu dengannya ataupun kamu beriman. Tidak beriman. Ataupun tidak kamu beriman. Ya. Sungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu daripada sebelumnya, apabila dibacakan ke atas mereka, mereka turun di wajah-wajah mereka bersujud. Yes. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya adalah janji Tuhan kami pasti terjadi. Dan mereka turun di wajah-wajah mereka sambil mereka menangis. Dan ia menambahkan kepada mereka kekhusyukan. Okey, terima kasih Puan Salmiah. Ayat ni, penutup surah Isra' ni, nak masuk penutup lah ni. Kalau bahasa kita kata apa? Nak beriman, tak nak beriman, sudah. Nak ikut, tak nak ikut, sudah. Nak percaya, tak nak percaya, sudah. Suka hatimu lah. Penutup dia, lebih kurang macam tu lah maksudnya. Allah dah kata, Quran ni Allah turunkan. Quran ni turun dengan kebenaran, benar daripada Allah. Allah kata, Quran ni kami turunkan dengan kebenaran, benar daripada Allah. Okey? Benar diturunkan daripada Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu nak beriman, tak nak beriman, sudah. Nabi cakap macam ni, Allah suruh Nabi cakap macam ni, sesuai lah. Sebab Nabi dah cakap pada mereka berpuluh-puluh kali. Ya. Tak nak dengar juga, dia kata apa, suka hatilah, nak ikut, tak nak ikut, sudah. Anak kita pun kadang-kadang, contohlah, setengah mak ayah tu dia nasihat anak dia banyak kali dah. Buih dah mulut, cuma dah cakap, banyak kali dah cakap, jadi dia cakap apa kat anak dia suka hatilah, nak berubah-ubah, tak nak berubah, sudah. Nak ubah-ubah, tak nak ubah, sudah. Nak pakai tudung, pakai, tak nak pakai, sudah. Mak dah buih dah mulut cakap pasal tudung. Contoh. Ni contoh. Ni penutup lah ni. Jadi bila sesuai cakap macam ni? Bila dah diberi peringatan berkali-kali. Dan yang peliknya, dia nasihat anak dia sekali. Suruh belajar rajin-rajin. Lepas tu lepas minggu anak dia malas belajar juga, dia berkata suka hatilah. Nak belajar, tak nak belajar, sudah. Masa depan kamunya tangguh. Tak pelik lah. Kalau baru sekali. Jadi sesuai cakap macam ni, bila dah diberi nasihat berkali-kali. Okey. Allah nak beritahu betapa tak kisahnya Allah terhadap orang-orang Yahudi, orang musyrikin Mekah. Sebab apa? Kamu orang musyrikin Mekah, kamu jahil. Bila kamu jahil, kamu punya pandangan tentang Quran ni betul ke tak betul, aku tak kisah pun. Bila kamu jahil, kamu punya pandangan terhadap Al-Quran ni betul ke tak betul, tak kisah pun. Sebab apa? Kamu jahil. Kamu bukan ahli dalam menentukan Quran ni betul tak betul. Kamu bukan ahli. Pelukis-pelukis, ahli-ahli pelukis kat Malaysia ni, orang-orang yang pelukis-pelukis lah, yang terkenal lukisan dia, yang mahal harga lukisan dia. Dia lukis satu lukisan, dia buat satu lukisan, dia gantung kat galeri dia. Dia tanya saya, cantik ke tak lukisan saya ni, Ustaz? Saya tengok lah, bodohnya lukisan ni. Anak aku pandai capak-capak cat bodoh macam ni. Ambil cat capak-capak, jadi kan ni. Kalau nampak lukisan pemandangan ke, lukisan lautan, pulau-pulau ke, kita kata cantik lah. Ni tak macam kat lukisan tu, capak-capak cat. Macam conteng-conteng macam orang bodoh je. Jadi saya kata apa? Bodohnya lukisan ni. Saya kata lah, tak cantik langsung, bodohnya. Saya pun tanya dia, berapa harga ni tu Haji? 40,000. 40,000? Ada orang cerdik nak beli lukisan 40,000 ni? Jadi dia yang ahli melukis, dia yang sama-sama grup melukis, dia yang ahli yang tahu menilai satu lukisan tu. Dia dengar saya kata lukisan tu bodoh, tak cantik, bodoh. Dia kisah ke tak kisah? Tak. Dia kisah ke tak kisah? Tak kisah pun. Sebab yang cakap tu jahil bab lukisan. Sebab tu dia kata lukisan ni bodoh, tak cantik, orang gila yang beli. Sebab dia bukan ahli. Jadi bila saya bukan ahli, saya cakap macam tu depan ahli dia senyum. Yalah, dah dia bodoh. Macam ni. Dia bukan ahli pun dalam bab ni. Sama juga orang minat kucing. Harga kucing 4,000, 5,000 seekor. Kita dengar ya Allah bazirnya 4,000, 5,000. Baik tambah sikit lagi boleh pergi umrah. Contohlah, kita bukan ahli. Tapi ahli peminat kucing, dia tahu kenapa mahal, kenapa harga dia macam ni, kenapa. Dia sanggup keluar 4,000, 5,000. Ikan 4,000, 5,000 seekor pun ada orang beli. Dia tahu nilai, dia sanggup beli. Jadi orang bukan ahli lah, bazirnya lah, bodohnya lah dia guna duit buat benda-benda macam tu. Bukan ahli. Tapi kalau sama-sama ahli pelukis tadi,
Dia buat lukisan, pelukis lain condemn lukisan dia, kata tak cantik. Pelukis lain yang lagi pakar pada dia, yang lagi mahir pada dia, condemn lukisan dia tak cantik. Tu dia kena ambil peduli. Dia kena ambil cakna lah, kenapa pelukis yang lama, yang pakar ni, dia kata lukisan aku tak betul, tak cantik, aku kena baikilah. Jadi yang cakap tu ahli, kita kena ambil berat. Tapi kalau cakap tu bukan ahli, ni tak betul, ni salah, ni betul, tak salah, kita tak tahu je lah. Dia bukan ahli pun. Dia bukan ahli pun untuk menentukan kita betul tak betul. Kita contoh ni, sekadar contoh, saya bukan nak rendahkan orang kampung, tak. Berlakulah. Ustaz tu dekat sekitar Lembah Kelang ni, orang jemput jadi imam kat sana, jemput jadi imam kat sini, jemput jadi imam Masjid Negeri Shah Alam, jemput jadi imam kat situ. Semua orang yang sekitar Lembah Kelang ni, dan masa Ustaz tu jadi imam, belakang dia kadang-kadang ada mufti, belakang dia ada imam Masjid Negeri, belakang dia ada bekas qari Johan Tilawah Kebangsaan, masa Ustaz tu jadi imam kat sekitar Lembah Kelang ni. Dia balik kampung dia, orang kampung dia tak sukalah sebab mungkin dia parti lain, orang kampung tu kat parti lain. Contoh, ni sekadar contoh. Dia balik kampung dia jadi imam kat kampung dia. Jadi bila jadi imam kat kampung dia, orang kampung dia kata Ustaz tu baca tak betul dia. Ustaz tu baca tak tepat. Ustaz tu baca tajwid dia tak kena. Jadi ustaz jadi imam kat kampung tu, yang sebelum ni dah biasa jadi imam kat Lembah Kelang ni, dia perlu ambil peduli ke tak ambil peduli kata-kata orang kampung dia? Soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ni sekadar nak bincang ni. Tuan-tuan rasa macam mana? Dia perlu ambil peduli ke tak perlu ambil peduli kata-kata orang kampung dia? Tak perlu. Tak perlu. Kenapa Tuan Haji Izali? Sebab dia tahu dia punya bacaan tu memang dah bagus, boleh baca dekat Lembah Kelang. Orang-orang kat kampung tu mungkin pada dia tak ada tahap lah untuk bagi komen kat dia. Yes, betul. Cepat sekali. Jadi dia tak perlu risau pun kalau yang condemn tu orang kampung. Dia yang condemn tu pun baca tak apa-apa, contohlah. Tapi kalau yang tegur baca dia, mufti, imam Masjid Negeri, dia kena perhatilah, kena baikilah bila yang tegur tu ahli. Jelas apa saya nak sampaikan ke sini? Samalah juga, kamu orang musyrikin Mekah, kamu jahil. Kamu bukan ahli nak menentukan Quran betul ke salah, Quran palsu ke tidak, kamu bukan ahli. Jadi kalau kata-kata tu keluar pada mulut kamu, wahai orang Mekah, Quran tak betul, Quran palsu, Muhammad reka, kata-kata kamu tu tempat sesuai adalah tong sampah. Dustbin. Okay? Recycle bin. Bin siapa tak tahu? Tak tahu siapa ayah dia. Okay? Maksud saya, orang tu bukan ahli, dia buat satu ulasan tentang benda yang bukan bidang dia, maka kata-kata mereka tempat paling sesuai adalah tong sampah. Sebab apa? Mereka jahil terhadap benda yang mereka tak tahu. Mereka jahil terhadap benda yang mereka tak tahu. Jadi mereka tak jahil satu perkara, mereka buat ulasan. Mereka jahil terhadap satu perkara, mereka buat ulasan. Maka ulasan tu sebenarnya tak layak pun. Ulasan tu sebenarnya tak layak pun. Macam dululah ada satu program reality TV lah. Salah satu juri yang dia panggil, bekas pemain bola sepak. Bekas pemain bola sepak dipanggil untuk jadi juri dalam buat suatu program buat persembahan. Dia tak pernah berlakon, dia tak pernah terlibat dalam bidang persembahan. Dia pemain bola sepak, dia dipanggil untuk bagi komen. Sebenarnya tak sesuai. Yalah, ikutkan semua merapu, semua lara. Tapi panggil orang bukan ahli untuk bagi komen dalam sesuatu acara, dalam sesuatu bidang adalah sifat perkara yang tak betul. Dia pemain bola, kalau tanya bab bola, boleh dia komen. Ni dia pemain bola, mentang-mentang dia glamour, pemain bola, panggil dia untuk jadi juri program persembahan. Program yang perlu buat persembahan atas pentas. Suruh dia komen. Mana kaitannya? Contoh. Okay? So Allah nak kata dalam ayat ni, orang-orang yang kami berikan kitab, orang-orang yang diberikan kitab, siapa dia? Ahli Taurat, ahli Injil. Mereka lah layak untuk buat komen tentang Al-Quran ni, betul tak betul? Sebab mereka ahli, mereka ada ilmu. Kalau mereka kata tak betul, yes, kena ambil pedulilah. Kalau mereka kata salah, palsu, tak betul, kena ambil peduli. Sebab apa? Sebab mereka ahli untuk menentukan kitab Taurat tak betul ataupun Quran ni betul ataupun tak betul. Kamu orang musyrikin Mekah, apa ilmu kamu ada? Kamu nak menentukan benda tu betul tak betul? Apa ilmu kamu ada? Kamu kan ada ilmu pun. Jadi kalau sejuta orang-orang jahil buat komen tentang Al-Quran, kita boleh ambil peduli tak? Tak boleh ambil peduli. Sebab apa? Walaupun sejuta orang komen tentang Al-Quran yang mana mereka bukan ahli, maka kata-kata itu adalah sampah. Tapi kalau yang komen tentang kitabullah ni adalah ahli kitab, orang yang ada knowledge, maka kata-kata dia tu kena ambil peduli. Walaupun salah, tapi kita ambil peduli juga sebab mereka tu ahli. Okey? Profesor Madya, contohlah Profesor Madya, ustaz tu dia
Ustaz Dr. Profesor Madya, pelajaran dia tinggi lah, buat satu ulasan dia tu timbulkan kontroversi. Jadi ustaz-ustaz kampung macam saya dia ulas ulasan, mengulas apa yang dia kata. Dia dengar Allah, tak mana tak tahu ni, buat tak tahu je lah, sebab yang mengulas tu bukan sama level dengan dia. Contoh, bukan nak kata sombong belagak, tak, nak beritahu ni lah berlaku dalam dunia hari ni kan. Tapi kalau dia Dr. Profesor Madya, macam tu dah pangkat dia, Profesor, Doktor sekian-sekian, dia buat satu kenyataan dia tu dikondem oleh orang yang sama level pelajaran macam dia. Orang yang komen tu pun profesor juga, contoh. Maka layaklah dia ambil peduli. Layaklah dia ambil cakna terhadap komen tersebut. Tapi kalau yang komen tu, ustaz daripada mana tak tahu ni, ustaz ngajar kafar je pun, contoh. Jadi dia nak komen tentang aku punya ulasan. Dia bukan level nak komen tentang aku punya ulasan. Contoh, bukan nak cerita belagak sombong, tak. Samalah juga. Orang musyrikin Mekah, walaupun sejuta orang kata Quran tak betul, Quran ni silap, salah dan sebagainya, mereka bukan ahli. Jadi kata-kata mereka kosong. Tong sampah kata-kata mereka. Itu sesuai kata mereka. Jadi sebenarnya ayat ni dalam masa sama nak hina lah orang musyrikin Mekah. Kamu nak beriman ke tak beriman ke, suka hati. Kamu nak kata Quran betul salah, kata-kata kamu sampah. Tak ada orang dengar kata-kata kamu sebab kamu jahil. Tapi kalau yang kata Quran tak betul tu pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, masalah sikit. Sebab apa? Mereka orang agama, ada knowledge agama. Bila mereka cakap sesuatu tentang agama, orang kami peduli. Orang awam lah, maksudnya dia bukan ustaz, bukan ada background agama. Dia cakap, ni salah, ni bid'ah, ni tak betul. Siapa nak dengar cakap dia? Ni salah ni bid'ah, ni tak betul ni. Siapa nak dengar cakap dia? Dia kerja tukang masak hotel, tapi dia buat dekat media sosial dia tulis, apa yang orang Islam buat kat Malaysia ni banyak salah, bid'ah tak betul. Soalannya, siapa nak ambil peduli kata dia? Tulisan dia. Dia tukang masak hotel, dia tulis pasal daging cukup lah, pasal ikan, tak payah komen pasal lain. Tapi kalau orang tu background dia agama, orang tu ustaz, ngajar, pensyarah universiti agama, dikeluarkan satu kenyataan, maka ramai orang akan dengar cakap dia. Ramai orang akan ambil peduli apa yang dia kata, sebab dia ahli. Baik. Sebab tu salah satu cara Yahudi, dia nak buat orang keluar pada agama Islam, apa dia buat? Yahudi ni, dia suruh pendeta Yahudi masuk Islam pagi-pagi, petang murtad balik. Pagi-pagi masuk Islam, petang murtad balik. Apa tujuan dia? Bila Yahudi masuk Islam, maka orang respect lah, Islam tu betul. Tapi petang dia murtad balik, ni mesti ada tak kena dalam Islam ni. Sebab apa dia murtad balik? Kalau Islam tu betul, mestilah dia stay, ni dia murtad balik ni mesti ada something wrong kat Islam. Walaupun mereka sengaja buat sedemikian untuk buat orang keluar pada agama Islam. Tolong baca dia, Puan Mai Zaitun, muka surat 59, ayat 72. 59 ayat 72. Ayat apa tadi Ustaz? 70. Ayat berapa? 72. Dan sesungguhnya dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesama mereka, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada awal siang dan ingkarilah pada akhirnya agar mereka kembali pada kekafiran. Ingkarilah pada akhirnya, maksudnya pada akhir siang. Terima kasih Puan Mai Zaitun. Awal pagi masuk Islam, buat belajar-belajar Islam sikit, petang keluar balik. Supaya apa? Supaya followers pendeta-pendeta Yahudi ni tengok, ustaz aku masuk Islam kejap je keluar balik, maksudnya Islam ada tak betul lah. Saya dah buat satu pelaburan. Contohlah, saya buat satu pelaburan. Saya letakkan nama Pelaburan Patuh Syariah. Saya punya pelaburan. Contoh. Maka yang masuk tu Mufti KL, Mufti Pahang, Mufti Perlis, Mufti semua masuk. Pelaburan yang saya buat ni. Kau percaya tak? Kau percaya lah. Pelaburan tu dipercayai sebab yang masuk tu Mufti. Contoh. Lepas minggu seorang-seorang Mufti tarik diri daripada menyertai pelaburan saya. Lepas minggu seorang Mufti tarik diri, keluarkan kenyataan saya tidak lagi terlibat dalam pelaburan Ustaz Huzaifah tersebut. Contoh. Maka apa pandangan orang pada pelaburan tu? Ni ada bau-bau scam lah ni. Sebab Mufti pun dah mula tarik diri daripada pelaburan tersebut. Nampak? Ni contoh. Ni sekadar contoh. Jadi bila orang yang beragama tarik diri, maka orang tak beragama akan jadikan betul sebagai dalil ataupun hujah untuk mereka pun tarik diri juga. Okay? Nak ceritanya, orang ahli kitab, mereka tahu tentang Quran, cuma bezanya, mereka nak terima ataupun tak nak terima. Mereka nak terima ataupun tak nak terima.
orang-orang yang diberikan kitab, mereka menerima Al-Quran. Maksudnya mereka memang dah ada knowledge lama dah pasal Quran ni. Quran akan datang dibawa oleh Nabi sekian. Knowledge dah ada. Bila mereka bertemu dengan Nabi yang mereka dah tahu sebelum ni dan bertemu dengan ayat yang mereka dah pernah dengar sebelum ni, isi-isinya, mereka tak cakap banyak. Terus immediately turun bersujud pada Allah Ta'ala. Syukur apa yang kami nanti-nantikan, apa yang kami pelajari, apa yang kami tunggu-tunggu dalam kitab kami telah pun ada depan muka kami pada hari ini. Inilah orang Yahudi yang baik. Alhamdulillah. Yahudi yang tak menyembunyikan kebenaran. Inilah Yahudi yang baik. Mereka inilah yang Allah puji dalam surah Al-Ma'idah. Tengok muka surat 122. Tolong baca Puan Rahimah boleh? Puan Rahimah ayat 1, muka surat 122. Assalamualaikum Ustaz. 122 ayat, saya cari sekejap. Ni Yahudi yang baik. Inilah Yahudi ataupun Nasrani. Ni adalah ayat ni sebenarnya cerita pasal Nasrani, orang Kristian. Ayat 83, 84, 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul yakni Muhammad, kami lihat mata mereka mengalirkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui daripada kitab-kitab mereka sendiri. Sambil berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. 84. Dan tidak ada sebab bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran Al-Quran yang datang kepada kami. Padahal kami ingin dengan sepenuh harapan agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang soleh. 85. Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, iaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Okey, terima kasih Puan Rahimah. Ni Allah puji ni. Mereka dengar ayat Quran menangis. Kenapa? Ayat yang mereka tunggu-tunggu, ayat mereka yang telah lama tahu telah pun hadir dalam hidup mereka pada hari ini. Nangis dengan ayat Quran, terus sujud, syukur, sujud pada Allah SWT sambil mereka menangis. Ayat kita lepas ni menangis. Kita dah terjemah belum menangis? Dah terjemah dah menangis. Ayat kita 109 menangis. Inilah dia yang baik. Mereka ni Allah bagi dua pahala. Pertama, pahala sebab beriman dengan ajaran mereka sebelum ni. Lepas datang Al-Quran, mereka beriman pula dengan Al-Quran. Mereka dapat dua pahala. Tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Rashid terjemahkan boleh Tuan Haji Rashid. Surah Al-Qasas. Muka surat, saya cari sekejap. Muka surat 392. 392 ayat 392. Ayat 52. 53. 54. Dan 55. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kami telah memberi kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman kepadanya, iaitu Al-Quran. 53. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran daripada Tuhan kami. Sesungguhnya sebelumnya kami adalah orang yang Muslim. 54. Mereka itu diberi pahala 2 kali ganda, beriman kepada Taurat dan Al-Quran disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. 55. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling daripadanya dan berkata, bagi kami amalan-amalan kami dan bagimu amalan-amalan kamu. Sesungguhnya selamatkanlah kamu. Kami tidak ingin bercampur dengan orang-orang yang bodoh. Selamatkanlah kamu ke salam sejahtera ke atas kamu? Keselamatkanlah kamu. Selamatlah kamu. Selamatlah kamu. Okey. Ayat dia, salamun alaikum. Salam sejahtera pada kamu, kami tak nak kelahi dengan kamu. Okey, terima kasih Tuan Haji Rashid. Jadi ayat ni nak beritahu bahawasanya orang-orang yang ahli kitab ni bila dengar Al-Quran terus beriman.
Tak nak cakap banyak lah. Tak ada nak balik fikir dulu ke, istikharah dulu ke, kaji dulu. Tak nak terus beriman. Antaranya Abdullah bin Salam. Antaranya lah yang terus beriman dengan Al-Quran ni adalah Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi. Ilmu dah ada. Yang jahatnya adalah Yahudi yang mereka mengetahui Quran tu betul daripada Allah. Quran tu benar daripada Allah. Tapi lepas sampai Quran, dengar ayat Quran, mereka pilih untuk melawan. Mereka pilih untuk tak nak menerimanya. Inilah mereka yang Allah kecam lah. Mereka menyembunyikan kebenaran. Walhal mereka mengetahui. Mereka tengok, ni betul lah. Sebagaimana kitab Taurat kita cerita tentang Quran, tentang dia ni betul. Tapi kalau kita cerita kat orang, apa yang betul ni, nanti orang tak follow kita dah. Kita dah tak ramai pengikut macam sebelum ni. Rugi lah. Jadi susah nak hidup. Maka kita sembunyikan kebenaran tentang Nabi Muhammad tu, supaya orang yang follow kita masih follow kita, tak pergi menuju pada Nabi Muhammad. Ini kita kata jahat, Yahudi yang jahat. Yang beriman dengan Nabi, yang beriman dengan Al-Quran, mereka ni adalah orang yang sanggup rendahkan diri mereka. Mereka sebelum ni memang pandang rendah gila-gila punya pada orang Mekah ni. Sebagaimana ini kebanyakan orang Malaysia pandang rendah pada orang Bangladesh. Pandang rendah pada orang Myanmar. Pandang rendah pada orang bangsa Rohingya. Contoh. Ini sekadar contoh. Memang berlaku pun kebanyakannya kan. Tapi kebanyakan orang Malaysia ni pandang rendah lah pada Bangladesh, pada Rohingya, pada Myanmar yang datang tempat kita kan. Pandang rendah maksudnya muka surat berapa? Kita ini muka surat ni puan. Muka surat 293. Surat 293 Kita sedang bincang ayat 17, 108 dan 109. 107, 108, 109. Okay? Kita pandang rendah pada bangsa-bangsa tadilah. Kita bekerja kalau syarikat-syarikat yang bos kita, bangsa kita Melayu juga. Manager kita, supervisor kita Melayu juga. Kita tak ada masalah nak menerima arahan daripada orang yang sebangsa dengan kita. Tiba-tiba satu syarikat ni kita masuk kerja, kita punya supervisor, manager orang Bangladesh. Dia suruh kita buat tu, suruh kita buat ni, tak bagi kita pergi situ, suruh kita pergi situ, pergi sini. Aku kena suruh bodoh-bodoh je dengan Bangla ni. Ingat senang nak patuh. Tak berdosa pun, tapi rasa tinggi diri, bangga diri tu bukan senang lah. Bukan senang nak rendahkan diri tu. Arab Saudi dulu, beberapa tahun lepas lah, kecoh satu Arab Saudi, ada salah seorang ahli negara Arab Saudi, orang negara mereka sendiri, kerja McDonald. Kerja McDonald. Jadi pekerja McDonald. Maksudnya apa? Bukan kata boycott McDonald, tak. Dia orang mana boycott McDonald pun. Kecoh sebab anak orang Arab kerja McDonald. Bagi mereka kerja-kerja macam tu orang luar je. Orang bukan Arab, orang luar, Bangladesh ke Pakistan ke, okey lah. Ni orang mereka sendiri kerja McDonald. Bagi mereka benda tu satu benda yang dia panggil berat lah. Bagi mereka benda yang berat. So orang Yahudi, mereka anggap orang jahiliah ni, orang Yahudi, mereka anggap orang Mekah ni orang bodoh. Orang yang tak ada nilai. Orang Mekah ni mereka panggil orang yang tak ada nilai. Orang Yahudi apa? Anggap orang Mekah orang tak ada nilai. Orang bodoh, jahiliah. Tiba-tiba daripada orang yang kaum yang mereka anggap bodoh, tak ada nilai, tak ada ilmu ni, keluar Nabi pada orang tersebut. Dia orang-orang yang mampu tekan nafsu. Orang-orang yang mampu buang ego. Orang-orang yang mampu buang sifat bangsa kami lagi mulia pada bangsa dia. Orang yang mampu buang sifat tu, dia sanggup beriman dengan Nabi yang lahir daripada kaum yang mereka anggap rendah sebelum ni. Jadi mereka tu Allah kata telah merendahkan diri semata-mata kerana Allah. Tengok surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Muka surat, kalau baca dia Tuan Haji Aziz, boleh Tuan Haji Aziz tolong baca muka surat 76 ayat 199. 76 ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan diturunkan kepada mereka, kerana mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya
Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Okey, nampak? Perkataan yang saya nak refer kat situ, mereka merendah hati semata-mata kerana Allah. Kalau ikut ego, sombong, belagak memang tak nak ikutlah. Kalau Nabi tu bangsa Yahudi, okey. Nabi tu bangsa keturunan Bani Israel macam kita, okey. Ni bangsa Arab jahiliyah, tak mana-mana mari tiba-tiba jadi Nabi. Bukan senang mereka nak korban, buang perasaan sombong ego mereka tu. Jadi yang Allah puji ni, yang sanggup merendahkan hati, buang ego, sanggup beriman dengan Nabi Muhammad, mereka Allah pujilah. Okey, baik. Jadi Allah kata dalam ayat ni, orang diberikan ilmu yang bagus punya lah, bukan yang sembunyikan kebenaran. Mereka mengetahui Quran tu benar daripada Allah. Sama ada mereka nak beriman tak nak beriman tu terpulang pada mereka. Kalaulah Quran ni salah. Ni point dia. Kalaulah Quran ni salah, tak betul, nescaya tak ada seorang habuk Yahudi akan beriman dengan Quran. Kalaulah Quran ni salah, tipu, nescaya tidak ada seorang pun Yahudi yang akan mempercayai Quran. Tapi walaupun tak ramai, ada. Walaupun tak ramai, ada pendeta-pendeta yang beriman dengan Quran. Itu tanda bukti Quran tu betul. Kalau baca Tuan Haji Izani boleh, surah Al-An'am. Surah Al-An'am, Allah beritahu yang orang Yahudi ni, mereka memang sangat-sangat tahu Quran tu betul daripada Allah. Muka surat 142 ayat 114. Boleh Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara terperinci? Orang-orang yang telah kami berikan kitab mengetahui kebenaran bahawa Al-Quran itu diturunkan daripada Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu. Okey, terima kasih Tuan Haji Izani. Allah kata, orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, mereka mengetahui Quran itu benar. Mereka tahu Quran itu betul. Orang-orang yang Allah bagi pada mereka kitab, mereka mengetahui Quran itu betul. Maka janganlah kamu termasuk menjadi di kalangan orang-orang yang ragu-ragu. Okey, baik. Satu lagi ayat. Surah apa ya? Saya cari muka suratnya. Surah Ar-Ra'd ayat terakhir. Surah Ar-Ra'd ayat terakhir. Tolong baca Puan Salasiah, tolong baca boleh Puan Salasiah. Surah Ar-Ra'd, muka surat 255 ayat 43. 255 ayat 43. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang kafir berkata, engkau Muhammad bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu. Okey, terima kasih Puan Salasiah. Orang kafir kata kat Nabi, kamu bukan Nabi pun. Maka Nabi kata, tak kisahlah, mu nak terima tak nak terima, yang penting Allah tahu, ahli kitab tahu aku ni Nabi. Yang penting Allah tahu aku ni Nabi, ahli kitab tahu aku ni Nabi. Mereka ahli. Okey, cuma di kalangan ahli kitab tu ada yang jujur lah. Yang jujur beriman dengan aku, yang tak jujur tu sembunyikanlah sifat-sifat aku. Okey, baik. Allah sebut dalam ayat kita sekarang, orang-orang ahli kitab yang bagus ni, bila dibacakan pada mereka ayat Allah, mereka terus turun bersujud untuk merendahkan diri pada Allah. Lalu mereka ucap lafaz, Maha Suci Tuhan kami. Sesungguhnya apa yang Tuhan kami janjikan dalam Taurat dulu, dalam Injil dulu, benar-benar terlaksana. Dulu dalam Taurat, dalam Injil telah diberitahukan kepada kami tentang kedatangan Nabi terakhir, bawa kitab yang benar, dan sekarang apa yang Allah sebut itu telah pun berlaku. Nabi dah ada depan mata kami. Mereka pun turun bersujud sambil menangis. Kenapa? Menangis kegembiraan. Menangis kegembiraan. Dan bila disampaikan pada mereka ayat-ayat Allah, mereka semakin bertambah khusyuk. Mereka semakin bertambah khusyuk. Bila sebut bertambah khusyuk, maksudnya sebelum ni mereka memang dah khusyuk pun. Sebelum ni mereka memang dah khusyuk pun. Cuma bila dengar ayat Allah, makin bertambah khusyuk. Jadi, apa yang buat seorang tu bertambah khusyuk? Apa maksud khusyuk? Tumpuan hati. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa nak buat tu, nak buat ni, mendatangkan tu, mendatangkan ni. Kita tahu. Kita sangat-sangat tahu. Tetapi bila kita khusyuk pada Allah, bila tengok orang mati tanah dalam kubur, masa tu khusyuklah sekejap hati pada Allah. Pada tu balik makan nasi, pergi jalan-jalan dah lupa balik Allah. Ni biasa berlaku dalam kehidupan kita. Jadi orang-orang yang Allah puji dalam ayat ni, bila dengar ayat Allah,
Bila dengar ayat Allah, mereka sujud, mereka menangis, bertambah tawajuh. Tumpuan hati mereka bertambah. Pada Allah tu bertambah-tambah. Puan Norma Karim, tolong baca boleh Puan Norma Karim? Apa yang saya nak baca tadi? Ni. Khusyuk. Khusyuk ni, apa maksud khusyuk? Tumpuan hati. Tumpuan hati. Allah tanya orang mukmin lah. Allah tanya kita orang Islam ni. Tak sampai lagi ke masa untuk kamu jadi orang khusyuk kepada Allah. Kita memang dah semayang dah. Kita memang baca Quran dan sebagainya. Tapi bila nak khusyuk tu? Page 539 Puan Norma Karim. 539. Ayat yang ke 16. Ayat ke berapa? 16. 16. Bismillahirrahmanirrahim. 16. Belum sampaikah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah berbuat seperti mana orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, yang mana mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Okey, terima kasih Puan Norma Karim. Allah kata tak sampai lagi ke masa bagi orang mukmin untuk jadi orang yang khusyuk. Semayang dah tahu. Baca Quran dah tahu. Tahajud ada buat, alhamdulillah. Tapi bila nak jadi orang yang semayang khusyuk, tahajudnya khusyuk, baca Qurannya khusyuk, bila nak jadi? Bila nak jadi perkataan? Bila jadi orang macam tu? Okey? Itu soalan Allah pada kita lah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, awalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyuk hatta la tara fiha khashian. Perkara pertama yang akan diangkat pada umat ni adalah khusyuk, sehingga kamu tak akan jumpa seorang pun lagi yang khusyuk dalam umat ini. Apa sebab mereka dapat khusyuk ni? Sebab tilawah. Tengok ayat balik. Ayat kita, ayat berapa tadi? Ayat 107. Tengok ayat 107. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla. Yutla ni kat skrin. Perkataan yutla ni berasal pada perkataan tilawah. Qira'ah mana baca, qira'ah makna baca, tilawah makna baca juga. Apa beza dia? Qira'ah ni baca main baca saja. Baca je, faham tak faham, hentam. Baca. Kita baca Iqra' dulu, kita mengaji sekolah rendah, sekolah menengah dulu. Sekarang pun kita masih masuk kelas mengaji, tak faham pun bacaan tu. Baca juga. Itu nama qira'ah. Ya, Allah suruh baca, dapat pahala walaupun tak faham. Manakala yutla, bukan sekadar baca, tapi baca yang cuba memahami kehendak ayat, cuba memahami apa yang Allah nak daripada ayat ni. Apa yang Allah suruh aku buat daripada ayat ni. Apa yang Allah Ta'ala suruh aku tunaikan daripada ayat ni. Itu maksud tilawah. Okay? Jadi kalau sekadar baca, memang dapat pahala. Tapi kesan untuk jadi hati khusyuk tu kurang. Kesan untuk jadi hati yang khusyuk tu kurang. Sebab apa? Baca tanpa faham. Baca tanpa menghayati makna-makna. Jadi antara qira'ah dengan tilawah, qira'ah dengan yutla, mana lagi bagus? Yutla lagi bagus. Sebab bukan sekadar baca dapat pahala lafaz-lafaznya, tapi dapat memahami ayat ni Allah nak suruh aku buat apa. Ayat ni Allah nak suruh aku tinggalkan amalan apa. Ayat ni Allah nak suruh aku tambahkan kebaikan apa. Itu yang terbaiknya. Sebab tu, ahli kitab, Yahudi ke Nasrani ke yang Allah puji, mereka baca kitab mereka dengan yatluna. Maksudnya baca bukan sekadar baca dapat pahala, tapi baca untuk faham apa Allah suruh buat, apa Allah suruh tinggalkan. Tengok surah Al-Baqarah, saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan perkataan yatluna. Kalau baca Puan Siti Nolis, boleh Puan Siti Nolis, surah Al-Baqarah, muka surat, saya cari sekejap 19 ayat 121. Muka surat 19 ayat 121. Tolong baca Puan Siti Nolis. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, mereka membacanya sebagaimana yang sepatutnya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Okey, nampak? Jadi perkataan baca kat situ apa dia? Yatluna. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Yatluna dengan tilawah.
Terjemah dia bacalah. They recite it. Bacalah terjemah dia. Tapi maksud baca kat situ bukan baca saja-saja. Baca sambil memahami makna-makna. Baru tambah khusyuk. Kita baca Quran tanpa mengetahui makna. Pahala dapat. Jangan rasa rugi, jangan rasa menyesal. Tetapi kekhusyukan tu tidak bertambah. Sebab kita boleh baca Quran. Dan nak baca Al-Mulk kita dah hafal. Yasin kita dah hafal. As-Sajdah kita dah hafal. Baca kat mulut ayat Quran lah. Tapi hati seluruh dunia kita pergi. Khusyuk tak bertambah. Betul, untuk dapat kekhusyukan tu kena yatluna. Maksud yatluna tu baca sambil faham. Puan Izawani telah baca Puan Izawani surah Ali Imran. Allah puji ahli kitab yang mereka yatluna. Muka surat 62 ataupun 64. Ayat 113. 64 ayat 113. Ni ayat saya refer ni Yahudi ya. Boleh? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu tidaklah sama. Antara ahli kitab itu ada golongan yang bersikap jujur, iaitu berpegang kepada agama Allah yang benar. Mereka membaca ayat-ayat Allah, iaitu Al-Quran pada waktu malam, sedangkan mereka bersujud, yakni mengerjakan solat. Okey. Membaca tu apa terjemah dia? Ayat dia yatluna. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yasluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Yatluna tu maksudnya mereka baca dalam solat sambil mereka memahami makna-makna. Jadi orang yang baca sambil faham makna lagi bagus untuk hati. Lagi bagus untuk kesan kekhusyukan hati, lagi bagus baca dalam keadaan faham makna berbanding dengan baca je tak faham makna. Tapi jangan pandang rendah pada orang yang baca saja tak faham makna. Sebab mereka masih buat amalan yang besar. Dapat pahala, Allah suka. Walaupun Allah tahu dia tu baca tak faham langsung, tapi dia baca juga, Allah suka. Zikir yang afdal adalah baca Quran kan, walaupun dia baca tak faham. Allah sebut, solat dapat hilangkan fahsyat dan munkar. Tapi kenapa orang tu, dia dah jaga solat, masih tidak dapat meninggalkan fahsyat dan munkar? Maka, surah Al-Ankabut, tolong baca dia, Puan Tamsiah, boleh tolong baca Puan Tamsiah, surah Al-Ankabut. Boleh Ustaz. Muka surat 401 ayat bawah sekali ayat 45. 401 ayat bawah sekali ayat 45. Allah memulakan dengan apa? Utlu. Allah cakap pada kita kan, orang Islam, utlu. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, ingatlah, mengingati Allah, solat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Okey, terima kasih Puan Tamsiah. Jadi ayat dia bermula dengan utlu. Ayat dia utlu, bacalah. Jadi bacalah ni iqra sebenarnya. Iqra, bacalah. Nabi SAW, malaikat mula-mula jumpa Nabi, malaikat kata apa? Iqra, baca. Baca saja, tak tahu apa, tiba-tiba suruh baca. Itu maksud iqra. Uslu ni maksudnya baca benda yang diturunkan pada kamu, baca dengan penuh perhatian, tumpuan, cuba faham. Barulah bertambah khusyuk, barulah bertambah iman, barulah bertambah fokus. Dia orang-orang ahli kitab yang kita bincang sekarang ni, mereka memang dah khusyuk lama dah. Mereka memang hati yang fokus lama dah. Orang baik lah, orang bagus lah. Bila dengar ayat Quran, semakin khusyuk hati mereka, semakin bertambah tawajuh tumpuan hati mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nak dapat kekhusyukan hati. Siapa orang yang senang khusyuk? Orang yang yakin akan bertemu Allah. Lagi banyak ingat akhirat, lagi banyak ingat mati, lagi banyak buat persiapan akhirat, lagi banyak risaukan kehidupan selepas mati, lagi bertambah khusyuk. Muka surat 7, tengok muka surat 7. Ayat 45 dengan 46. Tolong baca dia, Puan Salmiah, boleh Puan Salmiah. Page 7, muka surat 7, surah Al-Baqarah. Ayat 45 tu Allah sebut orang khusyuk. 46 tu Allah terangkan siapa yang khusyuk. Uh, 45 Ustaz. Ya, dan 46. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan solat. Dan solat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
6 iaitu orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Tuhannya dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. Orang khusyuk ni orang yakin akan kembali pada Allah. Maksudnya dia punya ibadat hari ni, kehidupan dia hari ni macam esok dia nak mati. Macam mana agak-agak tumpuan dia hari ni? Fikir makan minum, fikir nak beli kereta baru, fikir nak pergi bercuti, fikir nak beli telefon baru, fikir nak pergi zoo tengok binatang, tak ada. Esok nak mati hari ni fikir nak beramal, risau macam mana kubur esok. Tu je dalam fikiran mereka. Okey? Baik. Seterusnya, masuk ayat baru. Ayat 110. Qul katakanlah, Udu'u serulah. Udu'u serulah boleh, panggillah boleh, serulah. Allah ataupun Udu'u serulah Ar-Rahman. Tadi saya ada share kat tuan-tuan kan. Nabi kata jangan khatam Quran kurang daripada 7 hari. Tadi saya share kat tuan-tuan. Nabi kata berquran bagusnya baca sebulan lah. Sebulan sekali khatam. Maka sahabat kata kami boleh lagi cepat pada sebulan. Maka Nabi kata kalau boleh jangan kurang pada 7 hari. Maka zaman Nabi, zaman sahabat mana ada 30 juz. Zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi baru ada 30 juz ni, dibagi pada 30 juz. Jadi para sahabat, kalau mereka nak khatam Quran dalam masa seminggu, macam mana mereka buat? Para sahabat, kalau mereka nak khatam Quran dalam masa seminggu, macam mana mereka buat? Tengok ni. Tengok kat skrin. Okey. Zaman Nabi, bila Nabi kata jangan khatam Quran kurang pada 3 hari, maka mereka khatamkan dalam masa 7 hari. Jadi mereka bagi Quran dalam 7 bahagian lah. Mula-mula mereka baca 3 surah hari pertama. Macam ambil ayat Isnin lah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Hari kedua 5 surah. Sambung lepas pada 5 surah. Daripada At-Taubah, Ma'idah sampai At-Taubah. Hari ke-6, hari ke-3 7 surah. Daripada surah Yunus sampai surah An-Nahli. Hari ke-4 masuk surah kita hari ni. Daripada surah Isra sampai surah Furqan hari ke-4. Hari ke-5 surah Syu'ara sampai surah Yasin. Hari ke-6 13 surah. Surah Saffat sampai Al-Hujurat. Hari Ahad khatam. Okey, daripada surah selepas Hujurat surah Qaf sampai habis surah An-Nas. Okey? Sampai surah An-Nas. Sebab tu bila Nabi kata jangan khatam Quran pada kurang pada 7 hari, mereka khatamkan dalam masa 7 hari. Mana ada 30 juzuk masa tu? Mana ada 30 juzuk? Ini cara mereka bahagikan. Jadi bulan Ramadan ni boleh buat ni. Boleh insya-Allah bulan Ramadan ni aku nak korbankan seminggu ni. Memang aku nak baca kau ni Isnin 3 surah, hari ke-7 selesai 30 juzuk. Nak ikut macam sahabat buat. Sekali dapat buat seumur hidup sekali pun dah cukup bagus. Pembahagian di atas terjadi kerana para sahabat biasa khatam Quran dalam masa 1 pekan. Bahasa Indonesia ni 1 pekan. 7 hari atau 1 minggu. Boleh? Dapat baca 1 juz hari pun dah cukup bagus sebenarnya. Sebulan khatam sekali, setahun khatam 12 kali, insya-Allah. Okey, tadi saya lupa nak share tadi. Serulah Allah ataupun Ar-Rahman ayyama mana-mana sahaja. Ayyama mana-mana sahaja. Daripada Allah ke Ar-Rahman ke, tad'u kamu serukan. Fa maka lahu baginya, bagi Allah, Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Al-Asma'ul Husna, terjemahnya nama-nama yang baik. Tolong terjemahkan dia ayat baru kita. Puan Rahimah, tolong terjemahkan boleh Puan Rahimah ayat baru kita, Puan Rahimah. Ada Puan Rahimah? Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Mai Zaitun, tolong terjemahkan boleh Puan Mai Zaitun. Kita sekarang Puan Mai Zaitun. Katakanlah serulah Allah atau serulah yang Maha Pemurah. Yang mana pun dari keduanya kamu menyeru, maka baginya nama-nama yang baik. Okey, terima kasih Puan Mai Zaitun.
Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada Ibnu Jarir, diriwayatkan daripada Ibnu Jarir At-Tabari, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada Ma'khul. Ayat ni diturunkan ketika mana Nabi SAW berdoa dalam sujud Nabi baca Ya Rahman, Ya Rahim. Nabi bacalah dalam doa Nabi. Ya Rahman, Ya Rahim. Kan? Maka ada orang musyrikin, seorang tu dia dengar Nabi baca ni, dia kata apa? Muhammad kata Tuhan dia satu tapi dia kejap panggil Rahman, kejap panggil Rahim. Musyrikin yang tak cerdik ni lah. Dia kata, tengok, Muhammad kata Tuhan dia satu tapi kejap panggil Rahman, kejap panggil Rahim. Mana satu ni? Tuhan dia Rahman ke Rahim? Okey ke dia menyuruh orang yang ada dua nama? Maka Allah turunkan ayat. Allah kata, panggillah Ar-Rahman ke Ar-Rahim ke, tak ada masalah. Dua-dua nama Allah. Serulah Allah boleh, serulah Ar-Rahman pun boleh. Kerana Allah memiliki nama-nama yang baik. Okey, baik. Berapa nama Allah? Nama Allah ada 99. Yang kita tahu 99. Yang kita tak tahu lagi banyak pada 99. Yang kita tak tahu nama Allah lagi banyak daripada 99. Jangan saya share kat skrin. Okey. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillah tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha daqalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witra. Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghitungnya maka dia akan masuk syurga. Allah itu tunggal dan Allah menyukai bilangan yang ganjil. 99. 99 ni adalah nama Allah yang Allah beritahu kepada kita dalam ayat Quran. Kita tahu 99 ni. Sebenarnya nama Allah lebih lagi banyak pada 99 ni. Nama Allah lagi banyak pada ni. Bukan 99-nya. Mana? Ni hadis dia. Perlu diketahui bahawa Asma'ul Husna itu tidaklah terbatas pada bilangan 99 sahaja. Berdasarkan hadis riwayat mana hilang tadi? Okey ni. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di doa ni. Tengok terjemahan dia, tengok terjemahan. Dalam terjemahan tu kita boleh tahu yang nama Allah bukan 99 sahaja. Tidaklah satu kedukaan dan kesedihan menimpa seorang hamba lalu dia pun mengucapkan, dia baca ni mula pada Allahumma ni mula pada Allahumma. Yang bahasa Arab tu ma'asaba ahadan qattu hammun wala huznun. Tidaklah menimpa seseorang tu kesedihan, kerisauan. Lalu dia pun baca doa Allahumma inni sampailah baris ke-5 ni zahab hami. Apa terjemah doa tu? Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, anak kepada seorang hamba-Mu dan anak kepada seorang hamba perempuan-Mu, anak ayah, anak mak lah. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Maksudnya kamu boleh menguasai aku, kontrol aku sepenuhnya. Hukum-hukum-Mu berlaku untukku. Segala ketetapan yang Allah tentukan telah berlaku pada diriku. Dan segala ketetapan-Mu adalah adil terhadap diriku. Walaupun nampak macam aku ada kurang tu, ada kurang ni, tapi adil. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama kepunyaan-Mu. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang Allah miliki, yang dengannya engkau menamai dirimu sendiri. Allah menamakan diri itu terhadap diri dia sendiri. Allah letak nama-nama tu pada diri dia sendiri. Atau yang engkau turunkan dalam kitab-Mu, dalam Taurat ke, Injil ke, Zabur ke, dalam suhuf Ibrahim ke, suhuf Musa ke, semua tu. Atau yang engkau ajarkan kepada seseorang makhluk-Mu. Dalam ramai-ramai makhluk Allah ni seorang je tahu. Boleh jadi seorang tu Nabi Muhammad ke, boleh jadi seorang tu Jibril ke, boleh jadi seorang tu Nabi Ibrahim ke, wallahu a'lam. Tapi dalam ramai-ramai makhluk Allah ni seorang je tahu. Seorang tu boleh jadi siapa-siapa saja, wallahu a'lam. Maknanya nama Allah yang selain 99 tu ada lagi, seorang tu je tahu, orang lain tak tahu. Jadi kita minta juga dengan nama Allah yang ada dalam pengetahuan seorang tu.
Atau nama kau yang kau simpan dalam perbendaharaan ghaib di sisimu. Nama tu ada dalam ilmu ghaib Allah. Allah ada nama tu, tapi tak ada siapa pun tahu. Melainkan Allah je tahu nama tu. 99 kita tahu. Yang kita tak tahu tu banyak mana lagi. Okay. Lepas pada tu kita minta dengan nama Allah yang banyak tu. Banyaklah kan. Jadi bila kita baca doa ni, kita sedang meminta dengan Allah lebih pada 99 nama. Ya, bagus kalau kita nak berdoa. Kita baca, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul, sampai habis 99. Itu lagi baiklah. Tapi kalau kita baca doa ni, yang kat skrin ni, kita telah sebut nama Allah lebih pada itu. Maka ya Allah, naklah Engkau menjadikan Quran sebagai penyejuk hatiku. Quran tu jadikanlah sebagai penyejuk hati, cahaya di hatiku, penglipur kesedihanku, penghilang duka citaku dan kesusahanku. Tu dia doa dia. Jadi tidaklah seorang baca doa ni masa dia tengah sedih, tengah berduka, melainkan Allah akan menghilangkan duka cita dan kesusahannya serta menggantikannya dengan kebahagiaan. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, boleh tak kami mempelajarinya? Nabi kata, bahkan boleh. Sepatutnya orang yang dengar doa ni kena belajar, kena hafal doa ni, kena hafal. Jadi kita dah dengar ni, kita amalkanlah. Dulu saya share dah doa ni dulu, masa kita lalu surah Al-A'raf. Saya dah share doa ni. Masa tu kita lalu ayat, kalau baca Tuan Haji Rashid, boleh Tuan Haji Rashid. Surah Al-A'raf, kita lalu ayat ni. Surah Al-A'raf, kita dah lalu, masa tu kita lalu ayat. Kita cari buku surat sekejap 174. Buku surat 174. Ayat yang ke 180. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyahlahkan erti nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Okay. Terima kasih Tuan Haji Rashid. Bagi Allah ada nama-nama yang baik, berdoalah dengan nama Allah yang baik tu. Tadi Allah suruh Ar-Rahman dengan Qulidullah awidul Rahman. Sekarang ayat ni 180 ni, berdoalah dengan nama-nama Allah yang baik tu, tak kisah mana-mana pun semua Allah terima. Jadi kita baca doa yang saya share kat skrin tadi ni, doa ni kita telah menyebut semua nama Allah secara tak langsung. Hafalah doa ni, insya-Allah nanti saya share dalam grup ni. Ada riwayat mengatakan nama Allah sampai 1000. Tengok tu kat skrin bawah dia. Imam Abu Hatim bin Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban mengatakan seorang ahli fiqh bernama Imam Abu Bakar Ibnu Arabi, salah seorang imam mazhab Maliki, dalam bukunya berjudul Al-Ahwazi fi Syarh Tirmizi, kitab Al-Ahwazi dalam syarah kitab Jami' Tirmizi, menyebut bahawa ada di antara mereka mengumpulkan nama-nama Allah daripada Quran dan hadis sebanyak 1000 nama. 1000 nama lagi banyaklah kan. Kita dapat tahu 99 tu pun dapat ingat pun dah cukup baik, dah cukup bagus dah. Jadi siapa ada tafsir Ibnu Katsir kat rumah, tak kisahlah bahasa Inggeris ke bahasa Indonesia ke, buka ayat 180 surah Al-A'raf, keluarlah hadis yang saya share kat skrin ni. Hadis tu kalau tak silap saya, hadis doa tu ada dalam buku apa ya, saya lupa dah nama, tadi ada orang share kat saya. Buku doa-doa harian. Doa-doa harian tak silap saya. Okey. Nantilah saya share dalam grup kelas malam. Okey, saya share dalam grup kelas malam. Doa Allah menghilangkan kesedihan. InsyaAllah. Dapatkan mana doa tu, Puan Izzah ni? Puan Izzah ni dapat mana doa tu? Google. Okey, saya dah share kat skrin dalam grup kelas malam. Okay. Saya dah share dalam grup kelas malam doa tu. Kita amalkanlah. Tak payah hafal, tak apa. Baca tengok. Lepas sembahyang ambil telefon baca doa tu. Allah akan hilangkan kesedihan dengan doa tersebut. Jadi nak cerita bahawasanya Allah ada banyak nama, lebih pada 99 nama Allah. Baca doa tu kita sebut semua nama Allah lah.
Hati khusyuk ni tuan-tuan dan puan-puan, hati khusyuk ni adalah tuntutan. Kita kena usaha bukan sekadar ibadat, tapi ibadat dengan hati yang khusyuk. Sebab tu ada doa Nabi ajar. Ini patutnya terangkan tadi, lupa. Tengok hadis kat skrin. Doa ni Nabi ajar ni daripada Sunan Ibnu Majah. Nabi ajar doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashma'. Belakang dia semua ain. Okey, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah, ya Allah, aku minta lindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Tahu banyak, amal tak bertambah. Tahu banyak, makin sombong, makin belagak. Lagi banyak tahu, lagi banyak nak gaduh dengan orang, lagi banyak merendah-rendahkan orang. Lagi banyak tahu, lagi dia pandang rendah pada orang, dia ilmu tidak bermanfaat. Dan daripada doa yang tidak didengari, maksudnya doa yang Allah tak terima lah. Dan aku minta lindung daripada hati yang tak khusyuk. Dan aku minta lindung daripada jiwa yang tak pernah kenyang, tak pernah cukup. Ni doa Nabi ajar. Kita amalkan doa ni juga, supaya dapat kekhusyukan hati. Kalau tak ada doa ni, Allah tak bagi khusyuk hati, time sembahyang pun tak khusyuk. Rugilah. Kalau time sembahyang pun tak khusyuk, bila lagi agak-agak nak khusyuk? Time sembahyang pun tak khusyuk, agak-agak bila lagi nak khusyuk? Jawapan dia tak ada. Tak ada waktu khusyuk. Memang tak khusyuk semua. Ke ada orang dia time sembahyang tak khusyuk, masa tengok TV, tengok bola, dia boleh khusyuk pada Allah. Ni ajaib. Orang macam ni kalau ada, sangat ajaib lah kan. Okay, sambung ayat baru. Wa dan la janganlah. Habis 2 ayat lagi. Tajhar, kamu melantangkan. Tajhar ni baca kuat. Wa dan la janganlah tajhar, kamu melantangkan bi salatika, dalam solatmu. Dengan solatmu boleh, dalam solatmu boleh. Wa dan la janganlah tukhafit, kamu merendahkan. Okey, biha, dengannya, dengan solatmu tu, kamu merendahkan dengannya, dengan solatmu. Tukhafit itu janganlah kamu merendahkan suara lah. Janganlah kamu merendahkan suara dengannya, dengan solatmu. Wa dan ibtaghi, carilah. Baina zalika, di antara itu, sabilan, jalan tengah. So, jalan tengah tu apa dia? Sederhana. Tolong baca Tuan Haji Aziz, boleh? Tuan Haji Aziz ayat 110 ni boleh tolong baca tak Tuan Haji Aziz? Habis ayat ni 110 ni. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Kerana dia 111 ke 10 tu? 110 betul. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Kerana dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Okey, terima kasih Tuan Haji Aziz. Ibnu Abbas mengatakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dengan para sahabat, maka baginda baca dengan kuat. Baca kuatlah. Bila baca kuat, bacaan Nabi itu didengar oleh orang-orang musyrik. Bila orang musyrik dengar bacaan Nabi yang kadang-kadang kutuk berhala mereka, kata mereka salah, kata mereka bakal ke neraka, marahlah kawan musyrik itu. Dia pun mula mencela ayat Allah, mula mencela ayat Quran. Maka Allah kata, jangan baca kuat sangat. Orang kafir dengar bacaan kamu tu, dia kutuk, dia cela, dia kata macam-macam. Okey. Kemudian Allah kata pada Nabi SAW, janganlah kamu merendahkan suara kamu pula. Allah cakap kat Nabi lah, jangan baca perlahan sangat pula. Sampai bila kau semayang, baca perlahan sangat, sahabat yang semayang belakang kau pun tak dengar bacaan kau. Baca sampai tahap sekadar yang orang belakang boleh dengar cukup. Tak perlu sampai tutup Masjidil Haram nak dengar, tak perlu. Sebab masa tu bukannya semua orang Islam lagi. Majoriti orang kafir. Ini sebab Allah turunkan ayat ini pada Nabi SAW. Kita pun samalah juga. Time ceramah, pasang speaker dalam, okey. Pasang speaker luar kat masjid. Bukan semua orang luar masjid nak dengar. Betul kan? Walaupun rumah kita sebelah masjid surau,
Mungkin ada kawan-kawan kita, rumah sebelah masjid, sebelah surau rumah dia. Adakah dia pun nak masjid tu pasang speaker kuat nak dengar daripada dalam rumah? Tak. Dalam rumah dia banyak benda nak buat. Dalam rumah dia mungkin nak tengok TV, nak basuh baju, nak main dengan anak, nak tolong anak buat kerja sekolah. Jadi bagi saya, baguslah kerajaan Selangor buat peraturan. Time azan je speaker luar. Time baca dalam solat, time ceramah speaker dalam. Bagus sangat-sangat. Jangan pula kita kata anti ayat Quran. Tak. Bukan anti ayat Quran. Ada masa dengar-dengar. Ada masa tak sesuai dengar. Sebab kita nak buat kerja lain. Tak payahlah pasal ayat Quran kuat-kuat. Kebetulan pula orang dekat dengan surau tu dia tak ada semayang. Dia uzur. Dia tengok cerita Nustan ke cerita Korea ke, dengar kat surau dia baca solat kuat-kuat. Dia pun jadi sebut salah. Alamak, nak tutup cerita Korea aku kata tengah solat kat surau aku ni baca kuat-kuat. Tak sesuai lah. Jadi bagus sangat lah bagi saya bila Jais suruh speaker dalam masa solat dan juga masa ceramah. Bagi saya sangat bagus. Okey, baik. Ada riwayat mengatakan bahawasanya masa Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi imam, Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi imam, dia baca perlahan. Masa Umar radhiyallahu anhu jadi imam, dia baca kuat. Dia baca kuat. Maka orang bertanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kenapa wahai Abu Bakar, kenapa tuan baca perlahan? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu jawab, aku kenapa nak baca kuat-kuat? Aku kan sedang bermunajat kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia, dan dia sentiasa mengetahui hajat-hajat dalam diri aku. Sama ada aku baca kuat ke perlahan ke, Allah tetap mengetahui apa hajat aku. Sebab tu aku baca perlahan. Maka bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi imam, baca kuat. Sayyidina Umar baca kuat. Maka orang tanya Sayyidina Umar. Maka yang tanya Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi, dia jawab, kamu telah buat kebaikan. Kamu, wahai Abu Bakar, telah buat sesuatu yang baik lah. Bila dia tanya Sayyidina Umar, kenapa baca kuat? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jawab, saya baca kuat sebab saya nak halau syaitan dan saya nak membangunkan, menyedarkan orang-orang yang mengantuk, semayang gantuk ni dengar baca kuat, baru segar biji mata. Lalu dikatakan pada Sayyidina Umar, engkau juga telah melakukan satu perkara yang baik. Maka bila turun ayat wala tajhar ni, dikatakan kepada mereka berdua, kuat sikit suara kamu. Dikatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, kuat sikit suara. Dan dikatakan pada Sayyidina Umar, perlahankan sikit suara. Jadi kita pun ambil tahulah, dalam bab solat pun kena berhati-hati. Jangan terlalu kuat sampai kedengaran pada orang yang tak patut dengar. Dan jangan perlahan sangat, lembek sangat suara sampai makmum belakang pun tak dengar. Okey? Itu dalam solat. Luar solat lagi, kita baca Quran luar solat. Kenapa nak baca kuat-kuat? Baca sekadar kita dengar cukup. Kalau kita ngaji 4-5 orang, baca sekadar 4-5 orang tu dengar cukup. Tak perlu nak sampai satu masjid dengar suara kita. Jadi kena hati-hatilah dalam bab ni. Okey, habis. Seterusnya ayat 111. Wa dan kul katakanlah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi yang lam tidak pernah Yattakhiz menjadikan, mengambil, menjadikan, waladan anak, wa dan lam tidak pernah, yakun ada, tidak pernah ada, lahu baginya, bagi Allah, syarikun sekutu, fil mulki dalam kerajaannya, boleh tambah, wa dan lam tidak pernah, yakun ada, lahu baginya, bagi Allah, waliyun penolong, min daripada az-zul kehinaan, wa dan kabbirhu bertakbirlah kepadanya, takbira dengan seagung-agungnya, Puan Rahimah telah baca, boleh Puan Rahimah? Ada Puan Rahimah?
Sorry tadi Ustaz, tertekan. Apa? Tertekan terkeluar. Tadi terkeluar daripada Zoom. Salah Oh, tekan. salah tekan. Tak apa. Tolong baca ayat terakhir kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong daripada kehinaan, dan agungkanlah dia sebesar-besarnya. Okey, terima kasih Puan Rahimah. Allah katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah yang tak pernah ada anak, tak pernah ada sekutu, tak pernah ada orang yang dia perlukan untuk menyelamatkan dia daripada kehinaan. Tak perlu. Allah sentiasa mulia, sentiasa tinggi, sentiasa hebat. Walaupun orang tak beriman dengan dia, walaupun orang tak nak dengar cakap dia, Allah sentiasa mulia, sentiasa tinggi, sentiasa hebat. Awal surah Isra kita mula dengan lafaz apa? Subhanallazi. Puan Normah telah baca oleh Puan Normah Karim. Puan Normah Karim telah baca surah Isra ayat 1. Surah kita sekarang ayat 1. Boleh? Allah mulakan dengan apa? Subha. Muka surat 282 ayat atas sekali. 282 ayat atas sekali. Ada Puan Normah Karim? Okey, baik. Okay, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, ini Muhammad, pada suatu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Okey. Terima kasih Puan Norma. Nama Di awal surah Isra Allah sebut lafaz subhanallazi. Subhanallah lah. Subhanallah. Surah Isra subhanallah awal. Hujung dia alhamdulillah. Betul? Alhamdulillah illazi. Subhanallah ada, alhamdulillah ada. Dan sifat Allah yang tidak ada anak, tidak ada sekutu, tidak ada penolong. Namanya apa? La ilaha illallah. Tidak ada anak, tidak ada sekutu, tidak ada penolong, tu namanya la ilaha illallah. Last sekali, wa kabbiru takbira, Allahu akbar. Jadi gabungan awal ayat dengan hujung ayat surah Isra adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Okey? Maknanya apa? Maknanya apa saja yang berlaku pada Nabi di dunia, apa yang saja berlaku pada orang Islam, orang kafir kat dunia, Allah sentiasa maha suci daripada segala kekurangan. Allah Ta'ala sentiasa terpuji terhadap apa yang dia buat. Dan Allah Ta'ala tidak pernah ada sekutu, partner, kawan, anak, pasangan, tak pernah ada. Dan Allah lah yang layak dibesarkan sebesar-besarnya. Ini penutup surah Isra. Nak beritahu, walaupun manusia semua tak nak beriman pada Allah, Allah tetap mulia, terpuji, maha besar, tidak ada sekutu. Walaupun semua manusia beriman pada Allah, tak ada seorang pun tak beriman, Allah tetap tinggi kemuliaan dia. Bila sebut Alhamdulillah, kat dunia dia ada 4 jenis pujian. Kat dunia dia ada 4 jenis pujian. Allah puji Allah, Allah puji makhluk, makhluk puji Allah, makhluk puji makhluk. Ni pujian-pujian yang berlega kat atas muka bumi ni. Dalam banyak-banyak pujian ni, semua tu kembali pada Allah. Allah puji Allah, memang kembali pada Allah. Allah puji makhluk, pujian tu kembali pada Allah. Sebab Allah puji Nabi, Allah puji sahabat dalam Quran kan. Pujian tu kembali pada Allah. Allah yang bagi taufik pada Nabi, pada sahabat untuk jadi orang baik yang bagus tu. Yang ketiga, makhluk puji Allah. Kita puji Allah dalam baca Quran, dalam baca doa. Memang layak untuk Allah lah. Yang keempat, makhluk puji makhluk. Lelaki puji perempuan, perempuan puji lelaki. Puji orang tu pandai, handsome, cantik, pandai masak, pandai lukis, suara sedap, macam-macam lagi lah kan. Pujian makhluk pada makhluk, semua pujian tu kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kat dunia Allah pernah azab orang, kat dunia Allah pernah bagi musibah, kat dunia Allah pernah buat orang tu hidup susah, kat dunia Allah Ta'ala pernah siksa orang tu dengan siksaan yang teruk kat dunia. Kat akhirat ada orang Allah masukkan dalam neraka, ada orang Allah masukkan dalam neraka bertahun-tahun, Allah siksa dalam neraka. Seteruk mana pun orang tu kena siksa dalam neraka, Allah tetap dipuji. Allah tetap dipuji.
Allah kata Allah kena kecam sebab masukkan orang tu dalam neraka, masukkan budak ni dalam neraka. Tak, Allah takkan dikecam. Budak tak masuk neraka lah. Yang tak balik takkan masuk neraka. Ini cerita yang dah balik. Kat dunia ada orang kena gempa bumi, ada orang mati ramai sebab tu sebab ni. Allah juga tetap dipuji. Ayat doa yang saya share kat skrin tadi kan. Adlun fiyya qada'u, telah adil segala ketetapanmu terhadapku telah adil. Apa Allah buat adil? Allah buat orang tu susah, Allah bagi dia kelebihan kat lain. Allah buat orang tu terseksa, Allah bagi kelebihan kat lain. Allah Maha Adil. Allah tak akan uji seseorang melainkan ikut kemampuan dia. Kat sebuah sekolah, ada seorang cikgu ni, cikgu A ni. Cikgu A ni contoh lah ni, cikgu A ni dia pandai sangat mengajar. Kelas dia 30 orang, semua dapat A dalam pelajaran. Anak murid dia 30 orang dalam kelas tu, cikgu ni pandai sangat mengajar. Jadi anak murid dia 30 orang semua dapat A. Cikgu ni layak dipuji. Yes, kalau tanya siapa-siapa pun, layak tak cikgu ni dipuji? Layak dipuji. Cikgu B, dia ngajar kelas kedua. Cikgu B ni dia ngajar kelas kedua. Pelajar 30 orang. Dalam 30 orang pelajar tu, 10 orang je dapat A, 10 orang lagi dapat C, 10 orang fail. Soalan saya, untuk cikgu B ni, layak dipuji ke tak layak dipuji? Tuan-tuan dan puan-puan. Cikgu B ni layak dipuji ke tak layak dipuji? Tuan-tuan dan puan-puan, cikgu B layak dipuji ke tak layak dipuji? Layak dipuji Ustaz sebab dia kelas B, dia dah kurang sikit cekdik. Ya. Tak kisahlah dia kelas B ke kelas C ke, dia layak dipuji juga. Dia usaha sama macam cikgu A juga. Terima kasih puan dan rumah. Dia usaha macam cikgu A juga. Jadi adakah kerana dengan sebab adakah disebabkan anak murid dia ada yang fail, dia dapat C, dia tak layak dipuji? Tak, dia layak dipuji. Dia ajar semua pelajar dia sama. Dia yang tak layak dipuji ni, tak ada seorang pun kelas dia lulus. Nampak sangat dia tak pandai mengajar. Ni bila ada 10 orang lulus dapat A, maksudnya dia pandai mengajar. Yang 20 orang lagi tu yang masalah. 20 orang lagi tu yang pemalas, dia tak nak usaha. Jadi cikgu tu tak layak dipuji. Tak boleh dikecam. Semula juga Allah SWT, walaupun ada manusia kufur, jahat, zalim, Allah layak dipuji. Kerana apa? Kerana Allah hantar Nabi, hantar Quran untuk semua makhluk. Untuk semua manusia. Cuma manusia itu sendiri yang tak nak memilih Nabi sebagai panduan hidup, tak nak memilih Al-Quran sebagai panduan hidup. Maka bukan salah Nabi tu, bukan salah Quran tu, salah mereka sendiri. Salah mereka sendiri. Okey. Last sekali, Allah kata apa? Penutup ayat ni. Allah tidak pernah ada penolong yang perlu bantu dia daripada kehinaan. Kita kat dunia ni kalau tak nak hina, kalau kita tak nak orang hina kita, kita perlu ada duit. Kita perlu ada kenderaan. Kita perlu ada rumah. Kita perlu ada segala-galanya lah orang-orang tak pandang rendah pada kita. Kita perlu ada kawan. Kita perlu ada kenalan-kenalan yang hebat. Supaya orang tahu kita ni hebat ni. Ustaz ni hebat ni, kawan ni datuk-datuk, datin-datin, bukan menteri contoh. Jadi kita mulia dengan sebab tu. Kita perlu pada ni untuk orang muliakan kita. Kalau kita tak ada segala-galanya tu, orang pandang rendah pada kita. Orang pandang kita hina. Jadi takut orang pandang kita hina, kita perlu pada kereta, perlu pada rumah, perlu pada duit, baru orang tak hina kita. Contoh. Ni contoh lah ni kan. Allah perlu tak pada sesuatu supaya orang nampak Allah ni hebat? Allah kena ada malaikat baru dia mulia. Tak ada malaikat dia kurang power. Ya ke? Allah Ta'ala perlu ada para Nabi baru nampak Allah ni hebat. Kalau tak ada para Nabi, orang tak puji Allah, Allah jadi kurang hebat. No. Allah tidak berhajat dengan sesuatu dan sesiapa pun. Allah sentiasa hebat, sentiasa mulia, sentiasa tinggi sampai bila-bila. Itu maksud Allah tidak berhajat dengan sesiapa pun. Dia orang yang sentiasa tasbih, takbir, tahmid, tahlil, orang tu telah beramal dengan ayat-ayat yang banyak dalam surah Al-Isra ini. Kita yang semua ucap tasbih, semua ucap tahlil, la ilaha illallah, semua sebut alhamdulillah, kita telah beramal dengan ayat-ayat ini. Ke akhirat ni, walaupun ke akhirat nanti, walaupun ramai orang masuk neraka, Allah tetap dipuji ke akhirat nanti. Walahul hamdu fil ula wal akhirah. Tolong baca dia. Tuan Haji Izali boleh tolong baca Tuan Haji Izali surah Al-Ankabut, tak silap saya, surah Al-Ankabut. Saya cari muka surat sekejap. Muka surat Al-Qasas 393 boleh. Al-Qasas 393 ayat bawah sekali. 393 ayat bawah sekali. Boleh?
Boleh Ustaz. Dan dialah Tuhan, dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat, dan baginya segala penentuan, dan kepadanya kamu dikembalikan. Allah segala pujian untuk dia dunia akhirat. Kat dunia ni walaupun ada ramai orang kena musibah, dapat kesusahan, mati ramai-ramai, Allah layak dipuji, tetap dipuji. Kat akhirat pun sama, walaupun ramai orang masuk neraka, Allah tetap layak dipuji, selama-lamanya dipuji. Okey, kita berhenti sini dulu. Kita sambung surah Kahfi minggu depan insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua.